والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kita pakai muka surat 5. Summa sab'u sifatin tusamma sifatin. Kita dah betul kan tadi? Ma'nawiyatan wahiyya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan wahiyya mulazimatun lis-sab'il ula. وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia Dia semata-mata masih memberikan dan mengekalkan keberadaan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Syukur kita dengan limpah kurnia Dia juga, anugerah daripada Dia semata-mata kita dapat Islam. Yang kita jadi Islam sebab mak ayah kita Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam kita dapat juga dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, dimudahkan kita untuk taat, dijauhkan kita maksiat. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi kita keinginan kehendak untuk faham agama Islam. Alhamdulillah. Khasnya agama Islam ni dengan makna dijadikan kita bersungguh berhaloba, berkeinginan untuk mengenal dan memahami makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahasa ringkas dia nak mengenal Allah dan macam mana nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjang umur kita, diberikan kebolehan kepada kita, kelayakan, kebolehan untuk memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar benar-benar maksud hidup kita tercapai untuk mengenal Allah, menzahirkan keberhajatan diri pada Allah dan hidup dengan berpandukan syariat yang diajar oleh baginda Rasulullah, dalam keadaan menjadikan Rasulullah sebagai tempat tumpuan kita, tempat rujukan kita, panduan kita, tempat contoh tauladan kita. Dengan itu kita mencintai dia. Bahkan tiada boleh siapa pun selamat di akhirat esok melainkan dengan syafaat daripada dia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan syukur kita dapat malam ni hadir untuk solat maghrib berjemaah. Nak sambung bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin, sambung bicara kita mengenai sifat yang wajib pada Allah Taala. Jadi sambungan kita ni setelah sekali lalu kita sebut yang lepas mengenai wajibnya 7 sifat yang dipanggil ma'ani. Nama lain dia dipanggil sifat subuti. Nama lain dia dipanggil sifat wujudi. Nama lain dia dipanggil ummahatus sifat. Kerana dialah sifat-sifat yang jadi teras, yang bila sebut Tuhan, tentulah ni adalah sifat dia, tak boleh dinafikan sama sekali. Sifat ni sabit dengan akal dan nakal.
sabit dengan akal, dengan nakal. Dengan mana akal pun tak menerima ternafinya 7 sifat ini, dan sabit dalam Quran hadis menunjukkan sabitnya sifat ini. Dan ulama kita disebut bilang angka 7 ni mai mana? Inilah kata Allah Ta'ala beri kebijaksanaan pada para ulama, yang isyarat Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Macam mana para Nabi, Rasul, Allah Ta'ala beri kebijaksanaan kepada mereka untuk memahami syariat, untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk bercakap, berhujah, menghurai apa yang sepatutnya diberi huraian untuk memahamkan umat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam itulah pewaris Nabi ini, itulah para ulama yang Rabbani, yang arif bil ilahi, yang mereka ni merumuskan bagaimana kaifiat dan telah ambil saripati daripada seluruh Al-Quran hadis, macam mana cara dan kaifiat untuk membolehkan kita dan memudahkan kita untuk ada hubungan dengan Allah Ta'ala, dan faham kita dengan Allah Ta'ala lurus, betul, tak salah sama sekali. Dengan itu menzahirkan keberhajatan kepada ilahi. Jadi antara yang telah kita belajar lepas, 7 sifat tu nama dia sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni nama yang cukup popular bila kita belajar sifat 20 lah. Macam mana pun saya dah sebut beberapa istilah tadi, sifat subuti, sifat wujudi, sifat atau ummahatus sifat, ataupun dipanggil juga sifatun haqiqiyah, sifatun haqiqiyah, sifat haqiqi. Dipanggil semua nama tu pasal pandang pada angle yang berbeza, tujuannya untuk memberikan tafsir, huraian kepada apa maksud sifat ma'ani ni. Yang sifat ma'ani ni adalah sifat yang sungguh sabit di zat, memang hakiki wujud. Macam mana sabit wujudnya zat, macam itulah sabit wujudnya sifatul ma'ani. Berbeza dengan kita belajar lepas sifat salbi, sifat salbiyah, yang dia bukan sifat hakiki, dia bukan sifat wujudi, dia bukan sifat subuti, bahkan dia adalah sifatun adamiyah. Maksud sifat adamiyah, dilalah dia menunjukkan dan menafikan perkara yang tak sepatutnya. Jadi lain kefahaman, lain dilalah, lain petunjuk, lain sign of the kalimat. Bunyi yang putih sikit tu untuk mudahkan huraian dia. Lain daripada tanda ataupun kefahaman yang nak dipaham daripada kalimah tersebut, untuk kefahaman yang kita nak bawa faham tu apa dia. Jadi kalau sifat salbi, dia nak menafi perkara tak sepatutnya. Kalau sifat ma'ani, nak menunjukkan sifat ni memang sungguh sabit di zat Allah Ta'ala. Mula-mula mengaji memang ada benda-benda yang kita tak biasa dengar, pembahasan ulama. Kita pun tak pernah masuk bicara pembahasan kalimah, nak kelaskan dia, nak klasifikasikan dia. Ni dia nafsiyah ke, salbiyah ke, ma'ani ke, ma'nawiyah ke, sekalipun bukan dalam bab ketuhanan. Dalam kehidupan seharian kita pun, dalam kalimah-kalimah kita sebut tu, yang saya sebut rongak, rompong, saya sebut kudung, maksudnya bahasa kita pun ada dilalah maksud macam tu. Cuma kita tak bahas sampai terang macam tu lah, kita sebut aja. Jadi dengan apa kefahaman yang kita dah dapat lihat ulama bahas dalam sifat 20 ni, mencerdikkan kita dan mengenalkan kita, oh rupanya dalam bahasa kita pun ada, dan dengan itu kita boleh mengklasifikasikan dalam bahasa kita sendiri, yang ni dipanggil nafsiyah ke, dipanggil salbiyah ke, dipanggil ma'ani ke, dipanggil ma'nawiyah ke. Ni sambungan kita ni nak masuk ni ma'nawiyah lah pula. Baik. Jadi sambungan kita ni atas namanya dia kata summa. Kemudian setelah kita bicara sifat ma'ani, kata dia, selepas tu ikut tertib, jadi disebut kemudian. Yang lepas pun disebut, selepas sifat salbi kita belajar kemudian, lepas tu kita belajar sifat ma'ani. Bahasa kemudian ni seolah-olah dia memahamkan selepas ni lepas ni. Yang ni tertib macam ni. Saya pernah sebut itu awal-awal kitab. Tertibnya ni dipanggil tertib zikri ataupun tertib akli, tertib yang mengikut sekuens berfikir saja. Dia bukan tertib hakiki. Tu ambil kalimah tu. Yang kali saya tanya tak erti, saya sepak lah. Pasal saya sebut tu, benda tu penting lah.
nak kena faham tertib-tertib tu. Pasal ada tertib yang dia memang ikut tertib betul, macam kita belajar tertib solat, tertib wuduk, tertib tayamum. Tapi tertib dalam bab ni sebab kita belajar kalau salah ni, tertib ni bukan tertib yang tertib wajib tertib, tapi dia tertib yang tak dapat tidak kena ditertib. Pasal mana boleh nak sebut semua sekali lalu, mana mampu kita, mulut ada satu, mesti ada dulu kemudian. Ini mana nak dulu kemudian kan, atau yang dipanggil tertib zikri, tertib pada sebutan aja, bukan tertib hakiki. Tertib hakiki ni maksudnya Allah ni mula-mula wujud dulu, lepas tu kidam pula, lepas tu baru sifat ma'ani, lepas tu baru sifat manawiyah. Bukan. Tertibnya tu dipanggil tertib hakiki. Allah Ta'ala kita belajar sifat 20 ni bukan atas tertib hakiki, tapi dia tertib zikri. Maksud zikri ni tertib pada sebutan aja. Pasal tak dapat tidak mesti ada tertib, mesti ada dulu kemudian. Untuk kita sebutlah mana yang lebih sepatutnya, lebih utama, lebih besar priority untuk kita sebut di awal. Dan di awal tu pun susunan dia mengikut tu, saya guna bahasa Inggeris tu, mengikut sequence berfikir. Sequence berfikir ni apa? Mengikut penakkulan akal, mana munasabah untuk didahulu bicarakan. Kalau tuan-tuan lepas mandi, tuan-tuan pakai apa dulu? Pakai kepiah dulu ke? Pakai seluar dulu ke? Pakai baju dulu ke? Pakai selipar dulu? Kenapa ada dulu kemudian? Itu dipanggil sequence. Ada sequence berfikir. Mesti ada sequence. Jadi kita bahas ilmu pun ada sequence, kan? Maksudnya mana patutnya didahulukan. Nak makan pun makan apa dulu? Makan buah dulu. Makan buah-buahan dulu. Ajaran sunnah, ajaran para ulama, ajaran kesihatan pun makan buah-buahan dulu, yang lembut-lembut dulu. Lepas tu baru makan daging kemudian. Makan buah-buahan dulu, bukan buah-buahan makan kemudian. Kenapa? Ikut sequence berfikir. Buat rumah pun takkan buat bombong dulu, ada sequence dia. Sequence ni pun ada munasabah dia. Nak bicara apa dulu? Bicara zat dulu, bicara sifat dulu. Sifat pun sempadan sifat dulu, nak mengenalkan zat tu yang salbi dulu. Lepas tu apa pula nak faham kepada sifat tu, yang sifat betul-betul sungguh ada kat dia, tu yang makni dulu. Dah ada makni, baru nak simbang ma'nawiyah. Boleh follow saya? Tu yang dia kata summa, kemudian. Tu yang saya nak syarah semua tu. Saya nak syarah apa? Nak syarahkan perkataan kemudian tu. Bahasa putih apa? After that. Bukan after that tu maksudnya Allah Ta'ala is supposed firstly he must wujud first. No, that's not right. Allah Ta'ala memang absolutely complete, tak ada dulu kemudian pada dia. Itu kita sebut dulu kemudian ni, how can we kita sebut semua sifat-sifat Allah Ta'ala hanya dengan sekali lalu, mana boleh. Nak sebut macam mana 20? Mesti ada dulu kemudian. Okey. Yang itulah, dengan sebab itulah ada summa, kemudian. Jadi atau istilah bahasa Arab ni sebutkan summa tu, huruf ataf tu taklah dimasukkan dia tertib. Kalau tertib pun dia dipanggil bukan tertib hakiki, dia panggil tertib tertib atau tertib tulislah Melayu ke Jepun ke siap ke, kau tulis lah, boleh ke? Bahasa mahal lu, bahasa yang tu tak ada dalam kitab. Kalau tuan-tuan nak tengok kitab pun kitab besar-besar. Kitab macam ni tak ada, kitab macam ni baca lah, tak ada tu. Okay. Jadi setelah kita bicara sifat mani, maka kemudian tadi ada 7 sifat lagi. Dari segi nama dinamakan dia ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni apa pula? Apa beza dengan ma'ni? Dia bagi huraian ringkas. Kata dia, iaitu ma'nawiyah ni apa? Dia adalah 7 sifat yang melazimi bagi 7 sifat yang pertama. Ma'nawiyah ni dia adalah sifat yang lazim untuk dinisbahkan ke Allah Ta'ala setelah kita bicara ma'ni yang 7, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu, maka tak dapat tidak mestilah akan sabit 7 ma'nawiyah ini. Itu maksud mulazimatun li sab'il ula. Dia melazimkan. Maksud melazim ni
Mesti tak dapat tidak. Maksud semesti tak dapat tidak ni, dia ada proses berlaziman antara sifat ma'ani dengan ma'nawiyah dari sudut luzumiyah dia. Tak mana luzumiyahnya? Kalau atas kita bicara, yang kita nak sebut, memang ini kita nak bicara asal, apa dia? Kudrat. Nanti dia jadi qadir. Iradat, murid. Kena hafal lah sikit tu. Sekali kita sebut munasabah ni, kenapa jadi bunyi gitu, dah makna gitu. Ilmu, alim, hayat, hayyun, sama, sami', basar, basir, kalam, mutakallim. Atau istilahnya dia disebut kaunuhu, 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 kaunuhu. Pasal nak menunjukkan bila sabit sifat di zat, istilah zat tu akan mempunyai sifat tersebut pada zat tersebut. Dengan itu akan digelar dan diberi nama zat yang mempunyai sifat tu dengan gelaran yang baru disebabkan sifat yang dah sabit di zat. Faham tak saya sebut apa? Tak faham? Kelembab sikit kita ni kan. Ni bagi oleh lembab ni ya. Belajar pula tak usah belajar tu yang. Saya buat misal. Orang yang masuk rumah kita diam-diam senyap-senyap bawa lari barang, panggil apa? Pencuri. Kenapa panggil pencuri? Pasal ada sifat curi. Pasal perbuatannya mencuri, telah mencuri. Dengan tu berlakulah kecurian. Kan bahasa Melayu macam tu kan? Dengan ada kecurian, mestilah ada pencurinya. Pasal apa panggil pencuri? Pasal dia curi. Pasal dia ada sifat curi dan dia buat perbuatan mencuri, maka dia pencuri. Dengan tu berlakulah kecurian. Kenapa guna bahasa-bahasa berbeza tu? Inilah dipanggil bahasa. This is our language, you know. Awak apa bahasa ibunda kita tak kerti bahasa Melayu. Itu yang Melayu tak faham bahasa Melayu tu, tu. Tak kerti bahasa ibunda sendiri. Nak macam mana nak mengolah bahasa? Itu pun tak faham. Kita nak belajar ni bukan bahasa ibunda tau. Tapi bahasa ibunda ni sebab Islam kita. Tu bahasa ibunda sudut tu. Apa dia? Bahasa Arab. Bahasa Quran. Nisbah Quran dengan kita, Quran adalah bahasa ibunda kita. Kita kena ambil bahasa macam tu. Tak tahu bahasa Melayu tak apa, jangan tak tahu bahasa Arab. Macam tu. Ya. Biar tak lulu bahasa Malaysia, jangan tak lulu akidah. Betul ke saya cakap? Ini pulun SPM nak lulu dapat grade 1. Akidah Wahabi. Punah. Saja saya sebut itu kan. Kenapa Wahabi saja yang ditibai? Saja itu cabaran zaman sekarang. Yang banyak besarnya di rosak keliling kita ni dah tengok Wahabi. Yang gila Wahabi tu dapat semak lah. Yang jenis orang nak agama ni, orang tak nak agama ni satu ni nak agama, nampak rupa agama tapi macam tak ada agama. Wahabi lah yang dekat. Apa nak sebut ni? Nak sebut bahasa ibunda tu. Bahasa ibunda tu. Baik. Jadi atas kita bicara ni ma'ani dengan ma'nawiyah ni, tengoklah tertib tu. Kudrat, qadir, yang kaunuhu ta'ala qadiran, muridan, aliman. Di atas 7 sifat ni tu yang kata dia. 7 sifat ni yang dia kata melazimkan 7 yang pertama ni, iaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata. Itu terjemah. Cuba kita ambil faham kenapa datang bahasa macam tu, dan sebenarnya nak memahamkan apa daripada sifat ni. Kalau saya sebut bahasa Melayu yang memang sinonim dengan kita nak pakai ni, yang memang salah satu daripada sifat Allah Ta'ala adalah sifat ni, apa dia? Yang paling senang untuk faham, ilmu, alim. Itu paling senang sekali. Boleh pakai bahasa Melayu, kita pun pakai, kita pun memang pakai. Boleh faham hak tu, boleh faham hak ni, InsyaAllah. Cuma yang ni uslub ni bahasa Arab, kena ada further information, kena belajar lebih sikit, kena belajar bahasa Arab untuk tengok macam mana kalimah Arab ni boleh distrukturkan kepada bentuk tersebut. Kudrat jadi qadir, iradat jadi murid, ilmu jadi alim, hayat jadi hayyun, sama jadi basir, sami, basar jadi basir, kalam jadi mutakallim. Ni kena ngaji lain untuk faham bahasa Arab tu.
Tapi dia punya kayu ukur macam mana? Ilmu dengan alim. Apa beza ilmu dengan alim? Atas seedah saya sebut lah awal, ilmu ni sifat makni. Alim adalah gelaran setelah seseorang tu sabit ilmu pada dia, maka digelarkan dia alim. Yang tak dikatakan alim melainkan setelah sabitnya zat sesuatu ni, zat orang ni, kalau orang kita sebut orang lah, zat seseorang ni, diri dia tu mempunyai sifat ilmu, maka kita gelar dia seorang ni, dia ni orang alim. Pasal apa panggil alim? Ada ilmu. Alim ialah satu gelaran khas untuk orang yang ada ilmu pada dia, digelar alim. Kalau sikit yang tu, alim lawan dia apa? Jahil. Cuma Melayu jahil ni dua-dua jahil. Dia sifat jahil. Bila dia ada jahil, dia seorang jahil. Tapi Melayu, dia jahil lah. Jahil juga. Melayu tak ada tu. Dia tak ada beza sikit. Tapi ilmu alim. Boleh tak kita apa? Dia ada sifat alim. Dia sifat alim. Dia sifat ilmu. Dia orang alim. Pasal apa panggil orang alim? Nak menunjukkan ada sifat ilmu dia. Jadi itulah hubungan ilmu dengan alim. Pasal apa dia panggil alim? Sebab ada ilmu. Jadi atas konteks kita ni, sifat ilmu tu, dan tu dia panggil sifat ma'ani. Dalam konteks penamaan sifat kepada zat ni, ilmu tu dia panggil ma'ani. Bila ilmu tu sabit pada seseorang, maka orang tu dipanggil alim. Alim ni apa maksud dia? Satu orang yang diri dia ada sifat ilmu dia, maka diri dia yang ada ilmu tu dipanggil alim. So ni, ya. Allah sabit zat dia, sabit sifat ilmu dia. Bila ilmu sabit pada Allah Ta'ala, maka Allah adalah Tuhan yang alim. Jadi pasal apa panggil alim pada Allah Ta'ala? Pasal sabit zat Allah Ta'ala ada sifat ilmu. Disiplin ni banyak belajar dalam bahasa Arab aja. Bahasa Inggeris ada, cara bahasa Inggeris. Bahasa Melayu pun ada, tapi macam tak apa nak bicara. Ada penggunaan dia, tapi dari sudut tata bahasa tak apa nak dibahas. Dan kita belajar ni pasal apa? Pasal uslub Quran datang dengan bentuk macam tu. Ayat Quran datang misalnya wa huwas samiul alim, wa huwas sami'. Allah Tuhan yang mendengar. Bila Tuhan yang mendengar, maksudnya ada dua faham situ, ada dua dilalah di situ. Apa dia? Ada sabit zat dia, dan zat dia ada sifat dengar. Dengan itu dia Tuhan yang mendengar. Jadi ada kalimah yang dia memahamkan zat, ada kalimah yang memahamkan sifat, ada kalimah yang memahamkan zat tu mempunyai sifat tersebut. Ada kalimah yang dia memahamkan, menyahkan apa yang tak sepatut. Itu yang dipanggil salbiah lah, kita jumpa tu. Ada kalimah yang dia tak menunjukkan sifat, tapi dia menunjukkan semata-mata zat saja, tak lebih pada itu. Dan tidak dikeranakan oleh satu kerana, bahkan semata-mata nak menunjukkan sebut zat saja. Ada kata tak? Ada. Oh ada. Ada tu ada apa? Ada bini. Ada duit. Ada apa? Ada diri dia. Itulah dipanggil sifat zat. Sifat nafsiyah. Itu sifat nafsiyah. Bujang ke kahwin dah? Bujang tu makna apa? Tak ada bini. Tu salbiah. Mengaji kan? Pelajar ke guru? Pelajar. Pasal apa panggil hang pelajar? Pasal dia belajar. Bila dia belajar, maka dia seorang pelajar. Belajar tu makni
Pelajar tu nama yang diberi pada sifat dia bila dia belajar, dia digelar pelajar. Boleh? Faham? Sama? Cuma daripada satu tu nak bawa semua tu, dia macam ni sikit. Sikit. Prinsip sama. Allah bila sifat kuasa tu yang kalau terjemah kita, kudrat kuasa, iradat kehendak, ilmu tahu, hayat hidup, sama dengar, basar lihat, kalam berkata atau kata. Bila ada kuasa, dia Tuhan yang berkuasa. Itu yang kita guna bahasa yang tu. Kalau bahasa belah petani, dia guna bahasa belah petani. Itu yang kita jumpa kalau kita kitab petani, dia mengulangkan bahasa dengan menggunakan pada sifat makni. Yang tu kalau saya syarah lagi panjang, biar dulu. Susah beratkan kepala dengan benda yang susah lah. Jangan tak faham ni ada mudah. Pengkata, pengkuasa, pengkehendak, pengetahuan, penghidup. Dengar bahasa pelik. Penghidup, pendengar, pelihat, perkata. Dengar bunyi tak sembuh habis. Bunyi tu. Siapa? Cara bahasa dia macam tu. Kalau kita dah sebut, ulama kita dah terjemah kudrat berkuasa. Apa makna berkuasa? Ada sifat kuasa di zat dia. Bila Allah berkuasa, maka dia Tuhan yang kan Melayu dah kurang bahasa. Itu yang terjemah pakai betul-betul Arab, keadaan dia yang berkuasa. Atas terjemah kita pun, kita duk pakai terjemah Arab ni, berkuasa, keadaan dia yang berkuasa, berkehendak, keadaan dia berkehendak, mengetahui, keadaan dia mengetahui, ilmu, mengetahui, keadaan dia mengetahui, dengar, keadaan dia yang mendengar, melihat, keadaan dia yang melihat, berkata-kata, keadaan dia yang berkata-kata. Kalau kita hanya faham macam tu, baca memang tak faham, sampai kiamat tak faham. Pasal kita tak faham sebenarnya nak cerita apa. Itu yang saya olah dalam bentuk bahasa. Kalau saya suka bentuk macam ni, bahasa tu tak salah tu, tapi kod tak faham, itu ya. Jadi kalau saya sebut macam ni, Allah sifat kudrat kuasa, iradat berkehendak, ada kehendak, berkehendak. Kalau nak kata kuasa pun berkuasa, ada kuasa. Allah ada sifat kuasa, Allah ada sifat kehendak. Ambil dia punya roots dia. Allah ada kuasa, ada sifat kuasa, ada sifat kuasa. Kudrat tu bukan nak kata Allah membuat dengan kuasa dia, bukan. Kudrat tu nak menunjukkan ada sifat di zat. Allah ada kuasa, Allah ada kehendak, Allah ada ilmu, Allah ada hidup, Allah ada hidup, Allah ada dengar, Allah ada sifat lihat, Allah ada sifat kata. Itu 7. Bila dia ada kuasa, dia Tuhan yang berkuasa. Bila ada kehendak, dia Tuhan yang berkehendak. Saya nak guna salah saya suka bahasa macam tu. Bila dia ada ilmu, dia Tuhan yang mengetahui. Bila dia hidup, dia Tuhan yang hidup. Melayu ada bahasa dia tak standard, tak tiru-tiru ni. Tapi kena faham, bila dia hidup, dia Tuhan yang hidup. Kita tak sebut dia Tuhan yang berhidup, dia Tuhan yang terhidup. Kembang tekuk dengar. Tak betul bahasa tu, Ustaz. Mana kita guna bahasa itu, Bila Allah hidup, dia Tuhan yang hidup. Bila dia mendengar, dia ada sifat dengar, dia Tuhan yang mendengar. Dia ada sifat lihat, dia Tuhan yang melihat. Dia ada sifat kata, dia Tuhan yang berkata. Cuma pasal fokus kita ni nak menunjukkan sifat berkehendak, berkuasa, berkehendak, berpengetahuan, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, nak menunjukkan sabit sifat di zat, nak menunjukkan makna sifat, bukan nak menunjukkan makna perbuatan.
Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Yang itulah nak faham. Ma'ni dia akan melazimkan 7 sifat ma'nawiyah. Itulah je. Itulah nak faham. Itulah sifat ma'nawiyah. Itulah sifat ma'nawiyah. Apa yang nak mudah nak faham ma'nawiyah? Itulah. Saya sebut kaun lagi, jadi tak faham pula. Mula-mula nak faham, belajar tu ngaji tinggi sikit, saya ceritalah kaun. Yang tu kena cerita konsep bahasa Arab baru sedap. Bahasa Melayu ni kalau cerita tak boleh pergi. Saya Melayu tak bahas tahap tu. Sekali lalu saya dah tunjukkan yang 7 kita nak belajar pada sifat yang kita nak belajar nama ma'nawiyah ini. Yang itulah syarahan bagi dia melazimi bagi 7 sifat yang pertama. Jadi ma'ani dia menunjukkan sifat yang ada pada zat. Ma'nawiyah ni kalau saya nak guna bahasa takrif, dia adalah gelaran yang diberi kepada zat. Dengan gelaran tu, yang tu dipanggil pandang pada sudut tu dipanggil sifat juga. Gelaran yang diberi pada zat yang mempunyai sifat-sifat ma'ani tersebut. Bila sifat ma'ani tersebut lazim ada pada Allah Ta'ala, tentulah lazim nama ni diberi pada dia. Dan diberi nama ni nak menunjukkan sabit zat dan sabit ma'ani di zat. Dan sungguh sabit zat tu tak boleh pisah sama sekali. Bahkan memang sifat tu ada di zat. Macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat. Tu kok susah sikit. Kalau saya sebut satu orang ni ada ilmu tu maksudnya sifat ilmu ni ada di dia. Bila ada ilmu di dia, maka digelar dia alim. Alim ni dia ada 2 kefahaman. Apa dia? Ada zat satu orang dan ada ilmu di dia. Satu dipanggil alim. Itu jadi 2 tu. Tapi berasing lah. Kalau bahas macam tu berasing lah. Tapi sebenarnya itulah lah. Siapa alim? Dia lah. Siapa lagi? Cuma pasal apa dia panggil alim? Pasal sabit ilmu maka digelar alim. Ini kaedah pembahasaan. Kaedah nak bubuh bahasa. Nak bubuh bahasa saja. Sedangkan zat dan sifat mana boleh beza? Mana mungkin zat tanpa sifat? Mana mungkin sifat terkonten-konten tanpa zat? Tapi atas bahas tu yang dia memang ada tempat bahas saya kalau kita belajar apa kaitan antara zat dengan sifat dan apa dia punya similarities dia dan apa dia punya differences dia. Kena belajar tu. Tu ada pelajaran untuk level lain lah. Kita baca lain so cari cerita tu lah. Cerita awal-awal pun lagi budak umur 2 bulan bagi makan nasi biryani. Mana boleh? Dia 2 bulan ni bagi tag mak dia, mana dia boleh minum lain. Bagi nasi biryani muntah cirit seminggu. You know. Baru 6 bulan, baru 2 bulan. Dia macam budak tadika ajar ilmu PhD. Ya. Budak-budak tadika ni kita kata, anak-anak semua hari ni cikgu nak ajar macam mana cara berfikir. Melengung budak-budak tu hari tu. Selalu duduk nasyid aja. Asal rama-rama dari kampung. Selalu nyanyi je. Mulakan dengan bismillah. Hari ni dia masuk cikgu style lain. Hari ni cikgu nak ajar cara berfikir dengan cara yang pesimis, yang optimis. Cikgu tak nak mampu budak-budak tu melengung balik hari tu pening je. Hari ni belajar apa? Tak tahulah Umi. Pening ni. Cikgu dia sebut simi apa bala tu. Siapa? Bukan level dia. Untuk boleh optimis ni kita boleh analisis. Mula pening tu. Budak-budak dia kan level tu nyanyi nasyid. Ikut. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum kopi, semua orang suka. Budak-budak tadika. Untuk nyanyi orang putih pula. You are my best friend, I am your best friend. How are you my little friend?
How are you my little friend? Ni zaman saya tadika tu, nyanyi lagu tu. Tak tahu apa pun, tapi besar kata, oh macam tu, sebab tu pada cakap orang putih sikit tu. Saya kecil lah dia ajak macam tu kan. Balik tu katakan, okay, sing a song. Well, goodbye to you today, I see you tomorrow. Tomorrow tu kalau esok sekolah, tomorrow lah. Kalau hari tu hari Jumaat, goodbye to you today, I see you on Monday. Daripada masa tu dah reti lah. Sunday, Monday, pengali konde semua tahu lah. Awal ni belajar sama budak-budak macam tu kan. Dia tak ajar berfikir pun, dia ajar hafal lagu je dengan tu pandai. Budak-budak kena ajar itu. Jadi tuan-tuan ni tu yang mula-mula belajar wujud, kidah, bakok, mukhalafah lil hawadis, kudrat iradat, ilmu hayat, samak, basar, kalam, qadirah, muridah. Inilah baru nak reti sikit. Level 1 dah ada, ni level 2. Level 3 nanti ada dulu. Nanti ada dulu. Nanti alim cepat sangat. Cepat pula jadi tok guru pula. Saja walawak odoh sikit kan. Jadi tujuan saya nak cerita tu apa? Nak cerita tu sifat badawiyah kita nak belajar ni, dia melazimkan 7 sifat daripada sifat ma'ani. Itu yang faham tu. Cuma nak olah daripada kudrat kepada qadir. Dengar saya sebut bahasa Arab sikit. Kalau kita belajar bahasa Arab tu yang antara ilmu yang kena belajar dalam nak memaham macam ni, belajar ilmu saraf nama dia. Ilmu saraf ni ilmu satu ilmu dalam ilmu bahasa Arab, belajar untuk macam mana nak memalingkan satu kalimah daripada satu kalimah tu boleh tukar, boleh kita convertkan dia, converter kepada sekurang-kurangnya 67 kalimah. Asalnya one words, we can convert it to 67 words. Wow. Bahasa Melayu tak boleh, bahasa Inggeris tak boleh. Siapkan tasrif dia, menunjukkan fi'il madhi. Bahasa Arab boleh. Itu pun yang tu sekurang-kurang belajar. Tasrif tu dia panggil tasrif 10. Dalam 10 tu boleh dapat 67 tasrif. Ada tasrif 24. Nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wa zaka mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Itu 10. Ada yang 24, awal-awal dah 24. Yang tu tak silap sampai 100 berapa saya lupa, tak peduli. Saya tak mengaji bab tu. Mengaji tapi saya tak belajar tasrif dengan tasrif macam tu. Jadi asal saya nak sebut ilmu saraf ni memudahkan kita untuk faham ni. Contoh kudrat. Kudrat ni daripada fi'il madhi dia qadara yaqdiru, qudrah fahuwa qadir. Situ. Jadi kudrah tu masdar. Kaedah bahasa Arab ni setiap masdar dia menunjukkan makna sifat. Yang ni tak faham, dengar je lah. Sebagai satu langkah pertama untuk menuju ke arah belajar nahwu dan sarf. Baru akan tahu kena belajar kalau itu ya. Tak adalah kita buat menuhin bodoh aja. Kena belajar gitu je. Kena tahu juga. Pasal tak boleh mantap faham yang ni melainkan mantap belajar tu. Belajar tu baru kita akan tahu. Padahal belajar makni mesti ada maknawiyah. Mana boleh makni tanpa maknawiyah? How can it be? Satu di atas, how can it be like that? Tu yang kaedah kita belajar ringkas. Kaedah Imam Bahasa Asy'ari cukup belajar 13, tak payah belajar 20. Pasal apa? Dah kudrat. Tentulah qadir. Alah, apa benda lah kau. Cuma tak semua orang secerdik itu. Memang kudrat mesti qadir. Ilmu, dah ada ilmu, alim lah ya. Ilmu, dah ada ilmu, dia tentu alim lah bro. Kalau ada kata dia orang alim, mesti ada ilmu. Bahasa Melayu je lain sikit. Dia orang alim, tapi jahil. Pasal orang Melayu dia faham alim ni, jadi pakai lebay, main masjid, main surau, dia orang alim. Budak tu alim budaknya, tapi bodoh sikit. Baca Quran tak pandai, tapi alim. Dia faham alim tu apa? Sifat berjuruh tu. Warak tu, bohlah warak kan. Maksud rajin taat, main masjid, main surau. Dia kata apa? Alim. Tu kan alim. Itu apa? Dia taat. Taat orangnya.
tapi tak ada ilmu. Baru betul. Tapi Melayu dah jadi bahasa yang golek dipakai. Dia tu alim, tapi Quran tak pandai baca. Tak panggil alim, itu bengap. Dia taat, tapi tak reti apa. Dia taat, tapi tak reti apa. Quran tak reti baca. Bukan alim nama dia tu, bukan alim. Sikit saya nak sebut tu. Kalau alim macam tu makna lain. Itu sendiri yang salah, menggunakan istilah yang tak betul. Yang tu bukan nama alim, yang tu taat. Dia taat, tapi bukan reti apa. Dia ikut gitu ya, dia tak pandai. Selalu kita sebut dia ni alim, tapi Quran tak reti baca. Dia tak pandai apa, dia ikut ya, tapi alim. Alim tu dengan makna taat. Boleh faham saya cakap apa? Tengok ke lebih sikit, dia tu alim. Kepiah tak tanggai tu. Pergi market pun kepiah. Tapi bismillah tak apa nak pandai baca. Baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bukan bismillah. Bismillah. Tapi alim, tapi tak baca bismillah. Tapi alim. Okey, sikit kita buat sebut bahasa bodoh tu sikit. Okey, jadi nak sebut bahasa Arab ni qadara yaqdiru qudrah fahuwa qadir. Nak faham situ lah. Iradah yang mana? Arada yuridu iradatan. Itu masdar. Itu yang jumpa sifat mani semua dengan masdar. Iradatan fahuwa muridun. Itu yang kaunuhu muridan. Kudrat ilmu. Alima ya'lamu ilman. Itu yang dapat sifat ilmu. Bila ilmu ilman fahuwa alim. Itu yang diisim fa'il. Jadi sifat manawiyah ni dia menunjukkan dilalah isim fa'il. Nak menunjukkan zat tu mempunyai sifat. Dengan itulah digelarkan dia dengan isim fa'il. Kalau sebut dengan disiplin bahasa Arab tu macam tu. Saya sebut sekali dulu. Kudrat, iradat, ilmu. Hayat. Hayat daripada hayya yahya hayatan. Hayya yahya hayatan fahuwa hayyun. Hayyun. Hayya hayat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama. Sama daripada sami'a yasma'u sam'an fahuwa sami'un. Tu yang as-sam'u sami'. Basara basir. Basar basir. Kaunuhu basiran. Basara yabsuru basaran fahuwa basirun. Kalam. Kallama yukallimu. Kallama yukallimu. Yang tu dia lain sikit. Pasal kalama yukallimu sepatutnya taklim, tapi tak murad dia taklim. Kalama yukallimu maksudnya nak diisbatkan bila dia kalama tentu sebut kalam. Yang tu ada pelajaran besar lagi nak belajar. Bila dia sebut kalam tentulah fahuwa mutakallim, bukan fahuwa mukallim. Bukan fahuwa kalim, fahuwa mutakallim, nak menunjukkan sebut kalam pada dia. Tu belajar lain pula tu. Nak belajar bahasa Arab, kenapa tak guna kalim, kenapa guna kalama, sepatutnya taklim, tapi tak sebut taklim, tapi sebut kalam. Ada di dalam masdar, ada panggil isim masdar, mahasala bil masdar. Boleh saya cerita, tuan-tuan mengelepar lagi. Yang tu macam mana? Yang tu saya kena bagi ilmu alat betul-betul tu. Boleh anda. Boleh aja, tapi belum masa dia. Itu saya ajar PhD punya pelajaran. Tuan-tuan baru tak nikah. Macam tadi hari. Umur 2 bulan duk isap tek mak lagi bagi makan nasi dia bersih biryani. Kunyah kurma tak apa, tahnik. Itu pun kali makan hari cirit. Ini bagi makan nasi biryani. Bagi ayam lah tu cekek mampu gitu ya. Tak faham sudah. Itu kiasan tu, kias tu. Bagi nasi biryani Hyderabad pedas jenuh mati kering tu kan. Itulah maksud 7 sifat manawiyah ni. Dia ni melazimkan 7 yang pertama daripada sifat ma'ani. Saya kalau selalu sebutnya ni, saya suka sebut seling bahasa Inggeris sikit. Cuma saya tak belajar bahasa Inggeris dalam bentuk sifat ni, saya tak pandai. Saya sebut dengan misal yang saya punya keupayaan bahasa Inggeris lah kan. Apa dia? Driver ni kita gelar kepada satu orang yang dia boleh drive. Orang ni bila dia boleh drive, kita panggil dia driver. Boleh tak? Dia driver tapi tak boleh drive.
Lah, dah driver tak boleh drive dah tak apa. Panggil driver tu pasal drive lah. Boleh? Boleh tak tu yang? Boleh tak dia alim tapi tak ada ilmu, boleh tak? Melayu bodoh tadi boleh. Pasal dia faham alim tu dengan makna lain. Nanti yang dia jadi dia driver tapi tak boleh drive. Kan dia yang tu kan. Dia alim tapi tak ada ilmu. Kan kena menyentuh sikit, Maksud apa? Tak betul. Cara faham kalimah tak betul. Itu yang kita jam tu. Kita tak ada panduan bahasa yang betul. Baik, asal saya nak sebut. Pasal apa panggil driver? Pasal boleh drive. Dalam konteks, cuma drive ni kalau kita belajar bahasa Inggeris, dia verb. Verb kan? Drive verb kan? Dia past tense. Drive. Past tense apa? Present tense. Drive, drove. Itu bahasa Inggeris punya style. Bila drive, drove. Kalau dia duk bawa kita, he's driving. Bila driving, so he is a driver. Apa beza driver dengan driving? Tak tahu. Tak lulus bahasa Inggeris dulu. Bahasa Inggeris tak? SPM tak tak? SPM tak tak? Ada. SPM. Lulus tak tu? PhD. PhD ringkasan untuk apa? Tadi saya jumpa ada orang main ziarah apa, dia nak bagi batu apa. Dia kata dia sakit GST. Ni kau apa dia? Gaut sampai tua je lah. Oh, saya dengar weh, cakap bahasa dia. GST lagi apa dia sebut? ABT. Apa dia? Anak bujang tua. Anak bujang tua. Ada punya istilah. Semua cakap dengan istilah short form macam tu. Dia tahu cakap macam ni. Saya ni GST tahu. GST apa? Gaut sampai tua. GSM. Gaut sampai mati. Sikitlah kita. Mereka istilah. Nak cerita PhD je lah. Ni PhD. Bahasa Inggeris pun tak boleh tumpang. Tak boleh tumpang tak ya. Saya sebut sia-sia ni. Boleh faham. Orang ni dia boleh drive, dengan tu kita panggil driver. Driving asal saya nak dia. Driving dengan driver apa beza? Driver ni person that can drive, we call him driver. Driving tu adalah sifat drive yang dia sedang duk buat tu, itulah driving. Dia nama terbitan daripada seseorang tu buat perbuatan drive. Bila dia drive tentu dia driver. Driving tu maksudnya continuous sifat driver yang duk drive. Itulah driving. Tak erti cakap bahasa Melayu. Tu orang putih dia ada cara bahasa Inggeris. Cara dia. Bahasa pun tata bahasa Inggeris, Arab, Melayu. Dia ada tempat sama, ada tempat yang dia masing-masing punya gaya bahasa dan uslub. Bahasa Inggeris, kalau nak faham bahasa Inggeris, pergi bahasa Inggeris. Kita nak mengaji, faham tauhid, kena ngaji, ikut disiplin bahasa Arab lah. Yang tu yang kena lah tuan-tuan, nak tak nak, suka tak ada, tak suka tu tak kena faham lah makni maknawiyah. Kena faham lah. Okey, sekali lalu rasa saya dah hurai tu. Cuma sikit lagi saya nak sebut pasal dalam kitab lama memang dia akan sebut macam ni. Pasal dia bukan sebut saja kudrat dengan qadir, tapi disebut kaunuhu kudrat, maka lazimnya kaunuhu qadiran. Nak menunjukkan apa? Tak saya sebut sekali lalu. Kalau saya ambil perkataan alim tadi, ilmu mesti ada kaunuhu aliman. Bila Allah bersifat ilmu, tentulah dia Tuhan yang alim. Kalau guna kaunuhu tu, Allah bila ada ilmu, tentulah keadaan dia alim. Apa maksud keadaan dia alim? Maksudnya tentulah ada satu keadaan yang ilmu tu sabit di zat dia, dengan tu dia digelar alim. Itu maksud kaunuhu tu. Keadaan dia yang alim. Keadaan dia alim tu maksudnya zat dia ada sifat ilmu, mesti tak boleh pisah, mustahil dipisahkan antara ilmu dengan zat dia, maka digelar dia alim. Itulah dipanggil kaunuhu aliman. Boleh tangkap yang tu? Kalau tak boleh pun dengar.
aku kena mengaji lagi ni. Bagus, bagus. Duduk lama sikit ni. Tu saya kata ngaji cepat jadi alim lagi ni. Semua bakat mengajar pula tak mengaji lah. Itu pun ayat gurauan saja. Satu syarat untuk guru kita ajar mengaji ni, antara syarat dia apa? Tulul zaman. Apa dia? Panjang masa. Panjang masa. Zaman ni orang nak mengaji sat-sat. Itu yang masalah. Bila ngaji sat-sat ni ilmu pendek. Tak ada pengalaman panjang. Masa pengaji pendek. Orang tua-tua, orang dulu-dulu kerana ngaji 30 tahun. Dia ngaji 30 tahun, nak bercakap 30 minit tu, dia mengaji 30 tahun untuk cakap 30 minit. Orang lah ni ngaji 30 minit, cakap 30 tahun. Syarah, ceramah, apa-apa, ngaji dulu 30 minit lah. Belajar jadi da'i, dapat panduan dari dia punya mentor dia. Awak nak bercakap cara dia macam ni. Wah, bawa ada aura, menangis, perasaan, berstyle kan. Persembahan macam ni, mantap. Jadi padu, gunakan suara dalam. Wah, cakap macam ni, nada tinggi, nada rendah. 30 minit je dia belajar. Lepas tu bercakap 30 tahun, berceramah. Ulama dulu ngaji 30 tahun, tak pernah bersuara. Hanya untuk bercakap 30 minit. Macam sama kualiti tak? Jauh. Satu ulama-ulama dulu kadang bukan mengajar pun, ngaji, tak pernah terkenal pun. Balik-balik buka pondok. Orang ini daripada muda, cakap tak pernah mengaji. Habis-habis satu-satu masalah jumpa. Wahabi, gelap babi, penih, liberal, pluralisme, anarkisme, apa semua jumpa. Siapa? Ngaji 30 minit. Kita masalah situ lah. Ramalan ni. Yang ni yang syarat Rasulullah. Allah Ta'ala tak cabut ilmu melainkan dengan matikan ulama. Matikan ulama je nak. Orang yang mengaji betul-betul ni tak ada. Mudah-mudahan tempat kita ni bukan orang tua-tua yang main mengaji, orang muda main mengaji. Dan tempat macam ni sebenarnya mengaji tempat orang muda, bukan tempat orang tua. Bukan tak bagi orang tua mengaji, tapi orang muda lah kena mengaji. Tapi kalau orang tua tu macam orang muda, bahkan macam belum balik, baru nak balik, tak faham ke? Maksudnya baru nak mengaji, dulu tak ada mengaji, ni baru nak mengaji, baru nak taubat. Silakan mengaji elok. Tapi mengaji macam orang muda mengaji walaupun dah tua. Budak-budak mengaji 3-4 jam, dia pun ngaji 3-4 jam. Budak-budak ngaji 7-8 jam, dia pun ngaji 7-8 jam. Bahkan dia kena ngaji 8-10 jam. Dia siapa? Benar lah, tua, telinga berbekak, mata pun dah kabur. Gigi pun tak ada. Lidah pun dah keras. Siapa? Lama tak baca Quran. Isyak ukuk kuat lah tu. Isyak ukuk lagi. Isyak kuat lah tu. Kematulah lidah. Allah bani rahim. Allah. Sebut Allah. Allah. Bukan Allah. Lam lah. Allah. Sebut Allah. Allah. Lam tu angkat lidah ke atas lah. Allah. Jenuh pang sekali. Mengaji macam budak-budak ni. Tak apa. Kalau mengaji buat cara orang pandai, macam profesor, macam PhD, tengok je ustaz ni nak ngata kat aku ni. Mampu tak boleh ngaji. Sorry saya saja pergi buat gurau-gurau gitulah. Saya ngaji arwah Patih pun macam tu. Gurau tu sambil-sambil lah. Tapi gurau-gurau pun dalam masuk. Sambil dalam, deep masuk. Makan dalam. Nak cerita apa ni? Memang mengaji kena gitu. Maji kalau mai sini nak tunjuk pandai, baik pergi balik ngajar. Ngaji ni kalau dah tahu bodoh, mai sini nak belajar. Tu baru boleh mengaji. Memang untuk guru kita dia buat misal mengaji ni macam bawa mai bekas kosong, mai tadah baru boleh isi. Kalau mai macam botol penuh, tutup tudung, kunci pula, seal pun tak buka, nak boleh masuk apa? Dah penuh. Prinsip tu bagi percaya. Allah saja sebutlah misal itu, tiang pondok ni patutnya dia tempat orang-orang yang nak belajar, nak ambil sungguh, lepas tu nak belajar keluar pula nanti dia lah ni lah nak bangunkan masyarakat balik dengan apa yang sepatutnya dibangunkan.
Mudah-mudahan tempat kita jadi macam itulah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ikut nisbah kepahaman tu, saya dah cerita dah kat tuan-tuan apa yang dipanggil sifat maknawiyah, yang dia punya prinsip ni dia melazimkan 7 sifat yang pertama. Jadi kalau faham tu, sifat maknawiyah ni dia bukan lain daripada makni, bukan. Dia adalah sebenarnya satu sifat, ataupun kalau bahasa lain, dia satu nama untuk dinisbahkan pada zat. Setelah zat bersifat dengan sifat ma'ani, maka atas nama dipanggil sifat maknawiyah. Boleh faham saya cakap ini? Boleh tak? Boleh? Boleh? Ulang boleh tak? Sifat maknawiyah adalah satu nama yang diberi khas atas perkara ni ke Allah Ta'ala lah. Di atas sabitnya sifat ma'ani di zat, dengan itu dinamakan dia dengan sifat maknawiyah. Satu kalau dalam Quran kalau sebut wa huwa sami', wazan dia sami', yang mendengar. Apa maksudnya? Tentulah sabit zat Allah Ta'ala dan sabit as-sama' dia. Yang tu kena belajar khas bahasa Arab tu, saya kata kena ngaji ilmu saraf tu. Tukar-tukar kalimah satu hal dan kena faham dilalah dalam bahasa Arab. Yang tu yang antara bab kita belajar tu, cuma saya tak urai panjang. Bab kalam ni, kalau belajar bab ta'aluk, kalam ta'aluk dilalah, ilmu ta'aluk inkishaf, sama' basar inkishaf, kudrat ta'aluk taksir, iradat ta'aluk taksis. Dia ada nama-nama macam tu, nak sebut inkishaf, nak sebut khas, kalam dilalah. Antara kita nak faham kalimah yang ada khas kita mengaji sifat 20 ni, apa dilalah ma'ani, apa dilalah maknawiyah, apa dilalah salbi, apa dilalah nafsi. Jadi siapa saya syarah kat tuan-tuan tu dilalah lah tu nama dia. Wujud nak dilalahkan sabit zat, itu ya. Salbiyah nak menunjukkan, nak dilalahkan menafi perkara tak sepatutnya pada Allah Ta'ala, itu dilalah pada salbi. Ma'ani nak menunjukkan sebut sifat di zat, macam mana zat qadim, zat sabit, macam itulah sabit ma'ani di zat, tu yang dipanggil ummahatus sifat, tu yang panggil sifat subutiyah, zatiyah. Manawiyah dia apa dia? Dia adalah nak dilalahkan bila sebut sifat di zat, maka tentulah akan ada nama yang diberi nama pada zat yang mempunyai sifat tersebut, maka atas nama tu dipanggil sifat maknawiyah. Itu yang dipanggil mulazimatun lisabail ula. Tak boleh faham pun dengar je. Boleh. Ya. Kalau tak, aku tak tangkap ni. Itu yang kata mengaji belum tentu boleh hadam semua. Memang gitu. Walaupun saya cakap bahasa Melayu, ada orang kata orang Arab takkan tak faham Arab. Orang Melayu pun tak faham cakap Melayu. Betul saya cakap. Saya cakap ni, saya cakap Melayu kan. Boleh faham tak boleh faham? Tak apa boleh faham? Boleh? Boleh sebut sekali lagi tak? Kalau saya tak ada live ni memang saya panggil lah. Ada live ni lagi membuka kemaluan orang kan. Kita buat lawak order sikit tu kan. Kalau tak ada lah saya panggil. Selagi yang tak sebut, bangun, sebut lagi, sebut. Tengok ada kecil-kecil cerdik tu, kita panggil hak tu lah. Tambah yang baru mari tu, sebut. Buat malu, badan besar otak kecil, ni kecil badan kecil otak besar, nak ambil RM10. Buat apa? Nak merangsang supaya hak lain pun rajin, jangan jadi bodoh. Malu tak budak? Itu teknik tutup guru dulu, terbaik muka. Malu aku ni. Saya budak boleh jawab, aku tak boleh jawab. Otak kecil rupanya, badan je besar. Allah, astagfirullahaladzim. Hari tu menangis. Kenapa? Nanti tak boleh. Tutup guru dulu lain style dia punya, style touching dia lain. Allah, mudah-mudahan dia faham dengan kita bab tu. Habislah kalau ikut, bukan susah mana. Tu yang mengaji betul-betul ni bukan susah nak faham. Tapi yang ni sebut ni label mula-mula. Mula tu nanti balas pula lain pula, nanti ada huraian tambahan dia. Tujuan dia nak faham apa ni? Supaya Allah boleh dikenali. Dikenali pun dah kenal lah kan ni. Jauh lagi jalan. Jauh lagi jalan. Kalau kata takat tu boleh kenal, Nabi tak perlu dakwah 23 tahun 2 bulan badan lah.
Buka madrasah ke Mekah 2 bulan je habis, selesai balik, wafat terus. Macam apa? Payah apa sangat? Nak cerita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasal apa 23 tahun? Pasal apa di Mekah saja 13 tahun? Belum. Nak ada sembahyang 12 tahun dulu ajar akidah. Dia nak ajar apa sangat? Jangan buat tak tahu, bukan senang. Nampak senang. Nak bagi boleh jatuh dalam hati tu. Nak boleh buka ain basirah tu. Nak boleh istilahnya arif dengan Allah Ta'ala tu. Kenal ke Allah Ta'ala tu. Kasih ke Allah Ta'ala tu. Mata tengok makhluk. Hati hadir pada khalik makhluk. Boleh suluh tu sampai makhluk ni kita tak leka dengan makhluk. Bahkan istilahnya musyahadah kita pada khalik makhluk. Macam kita tengok motor orang, kita kenal dah tuan dia. Hanya tu. Tengok motor Irsyad. Motor Irsyad ni. Ada motor ke? Tak ada. Ni motor apa? Ilham. Ni tak ada ilham lagi ke apa? Ni motor Ilham. Tengok pondok pun. Kadang-kadang kita lalu rumah orang. Ni rumah dia ni. Tengok rumah pun kenal lah. Sejuk kan tengok rumah dia. Tengok rumah dia. Ni kain ni selalu dia pakai ni. Ke Allah Ta'ala tak boleh macam tu. Ni makhluk Allah buat matahari untuk kita ni. Ya Allah. La ilaha. Tak ada macam tu. Bengap je dah. Tak dapat tauhid. Tapi kalau buat makhluk, ni kereta menteri besar ni. Kalau pergi dapat syafaat ni. Tu. Ni kita siapa ni? Kenal dia dandan tu kan. Tengok kan, lapak pun lapak. Dia tengok ada lampu. Merah, kuning, hijau. Macam mana? Ni kedai makan ni. Ni kedai tom yum ni. Siang boleh masuk lagi. Sedap kedai ni. Tengok lampu, kedai ni buka ni. Jom kita singgah makan. Cepat. Tengok lampu je, kenal lah. Kedai tom yum, kedai Melayu, kedai burger. Ni store burger ni. Ni burger ni sedap ni. Ni. Ni VVIP punya burger ni. 3 lapis tu. Big burgernya. Burger. Apa tu? Nak makan pun dia tak boleh makan tu. Dia kena penyek tu. Mau boleh makan. Kita apa ni? Kenal makhluk sampai macam tu. Tapi ke Allah Ta'ala jangan. Sebut Allah pun tak ada apa-apa. Ni kita. Tu kata banyak laluan yang kita kena lalu dalam proses mengaji belajar ni. Mudah-mudahan ni mudah yang kepada kita duduk tempat yang special, khas special ni mengaji tempat mengaji memang special. Tempat mengaji ni tak usah ada sebut special lepas, memang special. Tambah tempat mengaji masjid pula, very special. Bukan sebarang rumah, Baitullah ni. InsyaAllah dimudahkan kita dan dipahamkan kita. Dalam masa yang sama, amalan harian jalan, zikir, wirid, istighfar, apa, kena baca Quran, selawat. Susun kita punya jadual-jadual tu. Sibuk-sibuk pun di celah-celah kesibukan tu kena ada, kita ada buat apa dia, tanggungjawab kita. Baik, insya-Allah sambung kita wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala 20 sifatan wa hiya adadul 20 al-ula. Sambung itu esok insya-Allah. Ada soal? Subuh. Nak kuliah sebelum subuh belum mula lagi. Bila tak tahu. Kalau pondok dah sibuk memang sampai sebelum subuh pun ada ngaji. Masing-masing lah. Siapa larat tak larat apa tu sampai macam tu. Pondok lu punya mengaji sampai sebelum subuh. Orang tak pernah terfikir sebelum subuh ada ngaji. Ngaji bukan tazkirah. Tazkirah ada orang, tazkirah qiyamul lail ada. Ni tak. Sebelum subuh ngaji. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salli ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullam
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون